Bismillahirrahmanirrahim. Mana dapat air sedap ni dekat Aeon. Hai semua, Assalamualaikum, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku. Thank you so much sebab sudi support lagi channel aku. Aku dah lama gila tak upload video, since yang lama lah. Okay. Dan kebetulan last week aku ada upload video pasal main teri itu, di mana macam orang menggunakan tari-menari persembahan untuk buat ruqyah, dan claim itu macam benda untuk perubatan tradisional yang berlandaskan Islam lah, konon-kononnya untuk baikkan orang lah sebagainya. Tetapi kita tahu hakikatnya bukan. Dan pada hari ini aku nak sambung sikit pada topik itu. Aku nak sambung bercakap pasal macam mana kita nak kenal pengamal perubatan itu menggunakan jin ataupun mengamalkan benda-benda yang tak ada di dalam proses pengeruqyahan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Senang cerita macam mana nak detect black magic lah, macam mana nak detect bomoh-bomoh tiruan. Dalam diri aku ni ada beberapa yang aku kongsi dengan korang. Hope korang boleh stay tune dan tengok video sampai habis. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ni dulu, klik the notification button sekali. Dan let's dive into the video. Yang pertama, is a big red flag jika pengamal perubatan itu dia claim dia seorang yang buat ruqyah dengan guna ajaran Islam dan sebagainya, tetapi dia minta nama you dengan nama mak you. The moment bila dia minta ni, korang kena tahu satu perkara je, yang dia menggunakan khadam jin untuk melakukan proses perubatan. Kenapa aku cakap macam tu? Jika pengamal perubatan itu menggunakan cara Islam untuk meruqyah pesakit daripada gangguan jin dan sebagainya, dia tak perlu tanya nama kau ataupun nama mak kau, kerana dia tak deal dengan kau, dia deal dengan jin yang berada kat dalam badan. Jadi dekat sini dia boleh terus directly panggil nama jin itu, dan jin itu akan bersuara, akan berkomunikasi directly dengan yang pengeruqyah itu tanpa memerlukan nama ibu anda. Kenapa orang yang mengamalkan jin ini kena tahu nama mak kau? Ini kerana jin tak kenal manusia itu tau. Alright, jin takkan tahu ataupun sejarah manusia itu atau family member manusia itu. Kerana apa? Kerana manusia ini adalah satu ciptaan Tuhan yang dipanggil legitimate punya being. Manakala makhluk-makhluk gaib ini, jin, syaitan dan sebagainya ini adalah illegitimate being. Jadi untuk dia mengenal seseorang itu dan berkomunikasi dengan seseorang itu, dia kena tahu siapakah yang dia berkomunikasi dengan. Jadi dia kena tahu nama kau dan juga nama mak kau, dan bukan nama bapa kita. So kat sini ingat the moment bila dia minta nama kau dan nama mak kau, be careful, something is not right. Yang kedua adalah apabila pengawal perubatan ini meminta barang-barang peribadi macam baju lah, setoken lah, handkerchief lah, sapu tangan, seluar, dalam yang pelik-pelik ini. Kerana apa guys? Kerana dia memerlukan dia memerlukan something daripada seseorang itu untuk dia bekerja. Dia tak boleh pakai benda-benda yang bersih. Dia tak boleh pakai benda, dia nak cari benda yang perlu, garment ataupun pakaian, baju ataupun apa-apa saja yang collect perlu. Sebab tu dia minta benda-benda yang pelik-pelik. Dia minta benda-benda token lah, sapu tangan lah, benda-benda yang boleh terdedah dengan perlu, dengan cara banyak dan paling efektif untuk dia melakukan kerja-kerja perubatan dia. Kenapa jin suka benda-benda yang kotor? Ingat ya, ruqyah Islam tak perlukan barang-barang daripada pesakit itu sendiri. Tak perlu. Seterusnya, apabila pengamal perubatan itu meminta kita untuk sediakan binatang-binatang yang pelik-pelik, ataupun walaupun binatang tak pelik ke, any creature, any animal, any haiwan yang mereka minta adalah actually bukan untuk apa, tetapi untuk persembahan ataupun sacrifice, korban kepada jin yang ingin dia minta tolong. Ada yang minta ayam serama hitam lah, ayam serati lah, itik lah, gagak lah, nak ayam kokok lah, nak ayam jantan lah, apa-apa je lah dia akan minta ni. Dan kononnya dia akan membuat persembelihan atas nama Allah. Tetapi secara jujurnya benda ini tidak diperlukan di dalam proses pengeruqyahan yang ada dekat dalam Islam. Sebab apa kau nak kena persembahkan ataupun nak korbankan ataupun nak bagi hadiah kepada Tuhan akan binatang-binatang yang seperti ini? Takkanlah kau nak anggap Tuhan makan kot? Tidak kan? Tapi kenapa perlu kita mempersembahkan benda-benda macam ni, sedangkan Tuhan hanya perlu kita menggunakan ayat-ayat suci yang dia turunkan dan juga memohon secara terus direct kepada Tuhan, meminta bantuan terus-menerus daripada Tuhan itu sendiri. Bukannya kena bagi reward, kena bagi itu, kena bagi ini untuk memastikan Tuhan menyembuhkan penyakit yang apa kita lalui. Make sense tak? Logik tak? Dan kemudian apa yang dia akan buat dia adalah dia akan sembelih binatang-binatang ini dan dia akan suruh kita ataupun dia akan letak dekat tempat yang spesifik. Dia akan suruh letak kat sini lah, letak kat situ lah. Kerana apa dia suruh letak?
Dan ini adalah kerana untuk memastikan persembahan itu sampai kepada jin-jin tersebut, dan jin-jin itu akan bersantap akan binatang yang kita bawa itu sebagai korban yang kita sediakan. Yang keempat, jika pengamal perubatan itu dia suruh engkau buat something, dia suruh ataupun dia tulis incantation ataupun mantra, dia tulis tawiz. Tawiz tu macam amulet, macam tangkal lah. Amulet, tangkal apa semua tu. Jika dia menggunakan benda-benda ini, menulis sesuatu benda, dia simpan, buat rantai dan sebagainya, itu adalah red flag bagi perubatan ruqyah Islam. Tawiz ni famous lah dekat South Asia punya country, macam kat India, dekat Pakistan, dan benda tu dibawa-bawa sampai ke Nusantara dan sebagainya. Dan masa sekarang pun ada yang juga masih percaya tentang perkara-perkara ini. Ada yang siap suruh baca doa lah, tuliskanlah apa ayat suci lah, apa benda pun semua tu. Lepas tu balut dalam kertas, balut dalam benda kulit dan sebagainya, gantung kat kereta. Kononnya melindungi kereta dan sebagainya. Pakai kat badan, kononnya untuk mengelak daripada bencana, daripada bala dan sebagainya. Apa kau fikir Tuhan punya bala apa benda semua takut dengan kau punya amulet, kau punya tangkal apa benda semua tu? Okey lah. Dan ya, ini adalah red flag kepada korang jika korang pergi satu tempat rawatan dan dia bagi benda-benda seperti ini. Mantra, amulet, tangkal, tawiz dan sebagainya ini. Di dalam perubatan Islam, pengeruqyaan Islam, tidak ada satu pun perkara-perkara sedemikian rupa. Kalau ada, dah lama dah Nabi Muhammad dah suruh dia punya para sahabat buat, simpan benda ni, time pergi perang. Yang kelima seterusnya adalah apabila mereka membaca ayat suci ke, mereka membaca benda-benda ketika proses peruqyahan, korang tak faham apa yang dia baca. Dia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ayat Al-Quran yang best, yang jelas. Tiba-tiba lepas tu dia kumat kami sendiri. Benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang dia tak dengar, kita tak dengar dengan jelas pun apa benda yang dia ucapkan, benda yang dia baca tu. Pada mulanya betul, dengar macam ria je, lepas tu habis terkumat kamit dah. Dia murmuring benda-benda yang repek dah. That is the true sign di mana kau akan tahu di mana benda ni adalah sebenarnya fake, dan mereka adalah membaca benda-benda lain kepada jin dan bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di dalam pengeruqyahan Islam, segala bacaan haruslah kuat, jelas dan nyata dari mula sehinggalah penghabisan. Kerana apa? Kerana jin yang berada dalam badan kita perlu mendengar secara verbal, secara oralnya, secara kuat setiap bacaan yang diutarakan oleh pengamal-pengamal perubatan ruqyah yang legit. Yang seterusnya, apabila mereka ni tok bomo ni menyuruh kita untuk bersendirian di dalam gelap untuk sesuatu tempoh yang spesifik, 3 malam ke 1 malam ke, tak kira lah berapa dia punya kiraan dia, 1 malam ke 3 malam ke 4 malam ke seminggu ke, berada dalam keadaan bilik yang gelap berseorangan dan tanpa berkata apa-apa dengan sesiapa pun sekali. Itu adalah another red flag di mana kita tahu pengamal perubatan ni mengamal perubatan dengan jin. Sedangkan kita nak solat pun sebaik-baiknya kenalah bertemankan dengan cahaya sebatang lilin. Ini nak duduk sampai 3 hari dalam gelap, kau dah kenapa, Mat? Yang seterusnya, ada juga yang mengatakan bahawa kita tak boleh sentuh air. Macam kita dah settle buat rawatan dengan seseorang tu, dengan konon-kononnya pengamal perubatan tu, dia kata, tak boleh mandi. Berapa lama? 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam dan sebagainya kan. Tarikh-tarikh yang bila boleh mandi. Benda-benda macam tu lah. Di mana katalah lepas buat satu benda tu, pada dah asap kemian ke apa benda ke, jangan mandi. Benda-benda tu adalah another red flag di mana kita menunjukkan bahawa benda tu adalah actually perlakuan daripada perubatan yang dikatakan Islam tapi bukan Islam. Dia berbeza dengan jika kita pergi berurut. Pergi berurut apa semua tu kan, macam contohnya kita pergi urut malam. Balik ni jangan mandi. Sebab apa? Sebab dia nak biarkan minyak-minyak yang dia pakai tu serap kat badan kita betul-betul dan sebagainya, dan kemudian esok mandi-mandilah. Ada sebab-sebab yang macam tu, dan dia ni bukan adalah perubatan untuk menghalau jin ataupun ruqyah. Urut tu urut lah. Dia nak cari kena-mena dengan ruqyah Islam. Pernah tak korang jumpa ataupun terbaca atau terdengar apa-apa yang kata macam bila pergi berubat ke apa benda ke, kita pergi minta nasihat bomoh tu ke ini ke apa ke, dia akan bagi satu benda. Satu benda tu kau tanam dekat rumah kau tanam dekat depan pagar, kau tanam dekat laman rumah. Tanam-menanam ini pun adalah satu red flag di mana ianya tidak berada ataupun tidak terdapat di dalam proses pengruqyahan Islam. Jika ada pengamal perubatan yang kata kau kena buat macam tu, maksudnya itu adalah benda yang syirik, benda yang tipu, dan ianya adalah presentation kepada jin dan bukan kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Sebab Allah tak pernah pun suruh siapa-siapa pun yang kata nak buat apa, kena buat itu ke, tanam benda ke apa, nanti disettlekan. No. Kalau betul Nabi dah buat dah, kalau betul benda ni berjadi, zaman Nabi nak keluar pergi berhijrah ke apa benda semua tu, dia dah tanam dah kat luar rumah dia apa semua, tak pagar supaya orang tak nampak dia keluar dan sebagainya. Kenapa dia tak buat? Sebab itu bukan cara Islam. Kalau ada yang tak puas tengok video ni kan, kata itu cara Islam kan, buktikan
buktikan kat komen kata ini cara Islam. Baru kita ikut. Selain daripada menanam, membakar juga adalah salah satu red flag. Contohnya macam dia bagi kau sekeping kertas, dia bagi kau sekeping kain, dalam tu ada benda ke apa benda semua kan. Balik depan rumah dekat gate kau bakar. Bakar ke, kalau tak dalam air ke apa benda ke kan. Benda tu salah satu ciri di mana jika berkaitan dengan api, berkaitan dengan asap, berkaitan dengan abu, ia dekat dengan jin. Sebaik-baiknya dalam ruqyah Islam, tiada ni nak suruh tulis ayat-ayat ke benda tu, kau bakar ayat tu kat depan rumah. Untuk apa bakar? Untuk apa? Fikir sendirilah macam agama apa dah kalau kau main bakar-bakar kertas ni kan. Lepas tu kadang-kadang tu ada time dah. Ada time spesifik. Lepas subuh bakar, sebelum maghrib, time maghrib bakar. Come on lah. Yang seterusnya, ini macam best sikit lah. Korang pernah tak tengok dalam TV ke apa benda ke, bila datang jumpa atuk berumur ke apa kan, dia kata apa? Tak payah cakap, atuk dah tahu kenapa kau datang sini. Tak payah cakap, atuk dah tahu siapa nama mak kau. Aku dah tahu kenapa kau datang sini. Aku dah tahu hajat kau, bla 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 bla. Semua ni the unseen ataupun benda-benda yang gaib ini, benda-benda yang kita tak tahu. Tiada makhluk dekat atas muka bumi ini tahu tentang perkara-perkara gaib, the unseen, kecuali Allah SWT. No one knows the future. Tak ada satu pun manusia tahu tentang apa yang akan berlaku di masa akan datang. Tak ada satu manusia pun ataupun makhluk yang tahu benda-benda yang kita je tahu, kecuali Allah SWT. Jika mengamal perubatan ini, dia kata dia boleh tahu benda-benda macam ni, dia mengamalkan jin. Kerana apa? Kerana ada sebuah kisah Ahmad bin Hanbal. Kenal tak siapa Ahmad bin Hanbal ni? Ahmad Ibn Hanbal ni adalah pengasas mazhab Hanbali. Pada suatu ketika tu, ada satu macam orang ni lah yang dia kata dia boleh claim, dia boleh tahu benda-benda yang tersorok, benda-benda yang magic lah, senang cerita. Dia panggil orang kampung apa benda semua. Dia kata bawa beras, bawa grain of what they call it, beras ke apa dia panggil, gandum ke apa benda semua tu, torok kat belakang tangan, dan dia akan teka di dalam beg yang dia bawa, orang bawa tu ada berapa amount gandum ataupun beras. Kalau dia teka betul, dia boleh ambil beras tu. Jadi orang tak percaya, orang buat lah, ambil semua, dia kira gandum apa, beras lah, gandum apa semua, simpan dalam beg. Lepas tu dia teka, dia teka sorang-sorang tu, semua dia boleh dapat teka. Sampai dekat Ahmad bin Hanbal ni, dia tak boleh teka. Dia tak boleh tahu pun berapa banyak gandum yang ada dekat dalam beg Imam Ahmad ni. Jadi Imam Ahmad apa lagi? Dia kata, sebelum aku report benda ni dekat Khalifah, baik kau keluar daripada sini. Dia pun mencecet dah lagi keluar. Maka orang kampung pun tanyalah kat Imam Ahmad bin Hanbal ni, kenapa macam ni? Macam mana dia tahu semua penduduk kampung tu punya beras, punya gandum, tetapi dia tak tahu kau punya? Cerita dia macam ni. Jika orang kampung letak ataupun simpan gandum tu dalam bag, mereka kira, mereka timbang, dan pada yang masa yang sama, Qarin ataupun jin yang ada dekat manusia-manusia ini, dia mengira benda yang sama. Dia kira, dia tahu benda yang apa benda yang kita kira, apa benda yang kita masukkan dalam bag tu. Dan kemudian Qarin ini, jin ini akan memberitahu Qarin kepada yang magician tadi, itulah yang pengamal black magic tu. Jadi Qarin sama Qarin, jin sama Qarin ni sudah kau tim bagi tahu apa benda yang orang tak nampak tetapi dia tahu, dan boleh bagi tahu kat Qarin, orang ni dia boleh teka. Dan pada ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal ini, dia tak kira pun apa benda yang dia letak. Dia main masuk je dan disimpan, dia pergi jumpa orang ni. Sebab itulah Qarin dia, jin yang ada dekat imam tu, tak dapat kira apa benda yang dia masukkan. Itulah kisah dia. So ingat, jika dia tahu apa benda yang kau je yang tahu, rahsia-rahsia kau, peribadi kau, apa benda semua, itu bermakna dia mengamalkan jin. Okay guys, itu saja yang aku boleh share, yang aku tahu, yang aku dalam list aku. Jika korang tahu, ada pengalaman macam nak kenal mereka-mereka yang mengamalkan jin, komen kat bawah guys. Aku pun nak tahu juga. Kita sama-sama tambah ilmu pengetahuan, dan mungkin dapat membantu orang yang membaca, dapat membantu orang yang tonton video ni juga. Till again guys, thank you so much for watching. See you guys on my next video. Take care, stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.